ayat 130 Suratul A'raf muka surat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Alhamdulillah, hadirin hadirat sambung kisah Nabi Musa dengan Firaun. Sebahagian Allah Ta'ala detailkan yang tidak ada pada tempat lain. Sebahagian Allah SWT ringkas. Ini Allah SWT cerita pada kita. Seperti mana ayat sebelum ni Allah Ta'ala bagi tahu cara Allah SWT muamalah dengan manusia. Dan Allah SWT hantar Rasul. Bila berlaku kesesatan, maka Allah SWT hantar Rasul. Bila umat ni degil, tidak mahu beriman, tidak mahu ikut, maka Allah Ta'ala datangkan musibah. Dan Allah Ta'ala datangkan musibah itu supaya manusia kembali pada Allah SWT. Ini sunnah kejadian, sunnah takwin Allah SWT buat dengan manusia. Sebelum ni Allah Ta'ala bagi tahu dari sudut nazari, dari sudut teori,
Ini Allah Ta'ala cerita pada kita bagaimana Allah SWT tatbik yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa tunjuk bukti kepada Fir'aun. Fir'aun tidak mahu tunduk juga. Maka Allah Ta'ala beritahu, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala beritahu, kami telah timpa kepada Fir'aun, pada pengikut-pengikut dia ni, bis-sinina wa naqsin. Kami telah timpa kemarau. Sini ni kemarau. Hujan tak turun. Dia juga wa naqsim minas thamarat, berlaku kekurangan pada tanaman. Semua ni la'allahum yadhakkarun, supaya mereka dapat ambil pengajaran. Mana dari sudut hujah pun Allah SWT betulkan melalui Nabi, melalui Rasul. Dari sudut kejadian ni pun Allah SWT datangkan keadaan-keadaan supaya manusia berfikir, supaya tunduk pada Allah SWT. Tak si tunduk juga memang degil semua. Fa idza ja'atumul hasanah, Allah bagi tahu. Manusia jadi silap faham. Seperti mana Firaun. Dia tahu dah tapi cara dia lawan Rasul. Fa idza ja'atuhumul hasanah, bila mereka didatangi kebaikan, subur tanaman jadi, maka mereka kata qalu lana hadhi, ini semua ni kerana usaha kita ni. Kerana usaha kita. Bila Allah Taala bagi kemewahan, tidak keuntungan, maka dia kata ni daripada usaha kita. Sehingga dia mempersendakan Nabi Musa. Dalam surah Zukhruf Allah Taala cerita, Firaun bagi tahu pada Bani Israel, atau bagi tahu pada kaum dia ni, buat perbandingnya dia dengan Nabi Musa. Kamu nak ikut siapa? Aku atau Musa ni? Adapun aku ni, sungai ni mengalir ni, sistem perairan dia, sistem tanaman ni, Mesir ni, min tahti. Semua ni berjalan ni kerana kebijaksanaan dalam atur urus ni. Firaun bagi tahu. Adapun Musa, baru tengok Musa, kecek pun tak jelas. Kecek pun tak jelas. Jadi fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Jadi ramau ya, terkesan dengan Firaun, kebesaran yang ada pada Firaun. Nabi Musa ni tak ada ke satu. Jadi Allah Taala bagi tahu, bila diberi nikmat manusia ni dia rasa dia daripada usaha kita. Ini hasil daripada perancangan kita. Wa in tusibuhum sayyi'ah, bila mereka ditimpa musibah, yatayyaru bi Musa ma'ah. Dia kata ni punca Musa dengan orang yang mana mengikut dia ni. Dia pusing. Sia ni mari daripada Nabi Musa. Tentu dah sekali Tok lebah ulama-ulama mereka berhala ni nak bagi tahu pada orang istana, ini punca dia ni. Macam-macam sebab khurafat kan. Kaum yang terlibat dengan khurafat, yang syirik ni, begini keadaan dia. Ni Allah Taala gambarkan. Bila mereka ditimpa musibah, kemarau, tak jadi tanaman, mereka salahkan Nabi Musa dan juga pengikutnya. Itu bertambah benci masyarakat pada Nabi Musa. Dan ini diwar-war oleh pihak kerajaan kan? Itu keadaan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sebenarnya sial tu yang menimpa mereka tu semua tu daripada Allah. Tapi kebanyakan mereka tak reti. Mereka kata pada Nabi Musa, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Lagu mana kamu bawa bukti-bukti bahawa kamu ni daripada Tuhan kamu untuk sihir kami ni. Fama nahnu laka bimu'minin, kata Firaun yang pengikut-pengikut dia, kami sekali-kali tidak akan beriman dengan kamu. Lalu Allah Taala cerita pada kita ni, dan Allah Taala tahu kelemahan manusia, maka Allah Taala datangkan ujian sesuai dengan keadaan. Fa arsalna alaihim tufan, kami telah timpakan kepada mereka ni tufan. Wal jarad, kalau kita baca terjemahan secara zahir gitu kan, sekali tengok kan, jadi macam dengan cerita dongeng. Allah Taala timpa pada Firaun kepada tufan, belalang, kutu, katak, darah, tanda kebesaran Allah yang sangat jelas. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala timpa pada mereka sini bukan sekaligus ni. Tak mula-mula tufan dulu, tak taufan mula-mula. Dan semua ni yang Allah Taala sebut ni, semua ni menggoncangkan kerajaan Mesir. Sistem ekonomi dia utuh ni. Dan ahli dunia ni, lagu-lagu mana pun dia kata kesayangan dunia juga. Sebab tu Allah SWT pun datangkan musibah ni yang berkait dengan kekuatan mereka. Allah Taala goncangkan supaya manusia sedar. Ini cara Allah SWT. Biasanya manusia bila keadaan lagu ni dia akan tunduk pada Allah SWT. Kau sombong pun jadi hilang kesombongan dia. Allah Taala timpa kan taufan, hancur habis tanaman-tanaman penduduk Mesir. Tak jadi kerugian. Begitu juga belalang.
Belalang ni pun bukan belalang konsep tanaman belakang ni. Begitu kat kutu. Ini merosakkan tanaman belakang. Begitu katak merosakkan kehidupan mereka. Begitu kat darah. Semua ni merosakkan kehidupan mereka, ekonomi mereka. Dan semua ni tanda kebesaran Allah SWT yang Allah Taala jelaskan. Tapi mereka balas lagu mana? Fastakbaru, dengan kesombongan. Tak si tunduk. Fastakbaru ni sudah hakikat dia lah. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka ni memang kaum yang mujrimin, yang derhaka pada Allah SWT, terlibat dengan maksiat. Allah Taala bagi tahu secara zahirnya, walamma waqa'a alaihimur rijz, bila mereka ditimpa dengan musibah ni, taufan, jarak, belalang, mereka pergi jumpa Nabi Musa. Dia setiap musibah ni bukan kata setiap bulan, tak. Mana setiap kali tanam ataupun 2-3 tahun sekali, tak. Sebagai peringatan. Itu yang mesti ada syubhat perkara lain. Bila mereka ditimpa musibah begini, mereka datang jumpa Nabi Musa. Tengok, qalu ya Musa, wahai Musa. Ni cara Firaun ni. Sebab tu ciri Firaun, apa situasi pun dia boleh rendah ke ego dia bila tengok ahli sihir. Bila ahli sihir berimeh dengan Nabi Musa kan, dia salib belakang. Tapi Nabi Musa dia tak igat. Dia boleh tahan diri dia. Dia tak terbolah seperti raja lain. Raja lain pakai igat Nabi Musa. Dia ciri sebab tu kerajaan dia bertahan lama. Dia boleh tahan. Dia buat tu dengan apa dia? Dengan ciri lah keputusan dia. Begitu juga bila mari musibah ni, tengok. Dia tahu dia jumpa Nabi Musa. Ya Musa, ud'u lana rabbak. Tolong doa pada Tuhan kamu. Dengan apa yang Tuhan kamu sudah janji pada kamu. Gapo dia Allah Taala. Allah nak tolong orang mukmin, doa orang mukmin, doa Nabi. Dia tahu dah. La in kashafta anna sekiranya kamu dapat angkat musibah daripada kami ni, kami pasti akan beriman dengan kamu, dan kami pasti akan bebaskan Bani Israel. Ini tawaran dia. Setiap kali musibah. Nak selamat kerajaan dia, nak selamat ekonomi dia, maka ingat tak, dia tak sibuk berubah. Ni. Dia tak sibuk berubah. Tapi suruh Nabi Musa semaya aja. Suruh Nabi Musa semaya. Dan ini yang berlaku pada kerajaan kita sekarang. Bila mari musibah, mari banjir, mari gapo ke tak? Suruh tu imam semaya aja. Dia sibuk berubah. Allah datangkan musibah ni supaya kembali pada Allah. Supaya pemerintah, segala hukum Allah dikembalikan. Semua ni sebenarnya untuk manusia balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buat cara Firaun. Suruh Nabi Musa semaya aja. Dia tak sudi. Tapi dakwah kalau selamat kali ni kita berubah. Falamma kashafna anhum rijz, Allah, bila kami angkat daripada mereka musibah tu, untuk satu tempoh yang mana sepatut sapa pada mereka tu, Allah Taala bagi tahu, idahum yankuthun, tiba-tiba mereka dak langgar semula. Jadi ini yang berlaku proses. Mana sebab tu Allah Taala gambarkan dalam surah An-Naml dulu kita baca. Firaun dan juga pengikut dia jelas bahawa Nabi Musa ni benar. Sebab mereka telah lihat apa dia? Bukti demi bukti apa yang Nabi Musa bawa itu benar. Sampai satu peringkat, fantaqamna minhum, Allah Taala bagi tahu, akhir sekali kami balas dendam untuk mereka. Dengan cara lagu mana? Fa aghraqnahum fil yam, kami tenggelamkan mereka dalam laut. Bi annahum, dia semua ni kerana mereka mendustai ayat kami. Mereka tolak perintah kami. Mereka langgar perintah kami. Dan wa kanu anha ghafilin, dan mereka ni tentang azab Allah, kemurkaan Allah SWT ni ghafilin, tak terfikir. Ini keadaan dia. Mana Firaun tak terfikir, dia jadi terlepas. Allah Taala nak suruh Firaun ni binasa kan. Bila dia kejar Nabi Musa, depan Nabi Musa tu laut, Allah Taala belah laut. Dan laut ni kiri kanan seperti gunung. Perkara luar biasa dah. Sepatut Firaun biasanya dia berhenti. Tak lawan dia aku ni. Tapi bila Allah Taala nak binasa ke satu orang, Allah Taala buat dia terbalah dah. Ciri Firaun pun jadi tak ciri masa tu. Dia Allah Taala gambar wa kanu anhara, dia mereka tak terfikir bahawa mereka akan kena azab. Ghafil. Dekat dia ghafil. Mereka kejar Bani Israel, mereka ingat boleh bunuh Bani Israel. Mereka rasa dah jadi serat. Sebab apa? Hati manusia adalah genggaman Allah SWT. Dia Allah Taala nak bagi tahu kepada kita ni, daripada orang yang baca Quran, ni Allah semuanya dalam genggaman dia belakang. Bila dia buat keputusan untuk binasa kan, maka tak ada siapa boleh halal. Kemudian Allah Taala cerita seterusnya, wa awrathnal qaum, kami telah wariskan kepada kaum yang mana sebelum ni mereka dianggap lemah di negeri Timur.
dan juga barak dia. Yang kami berkat kepada dia. Pada Bani Israel Allah Ta'ala bagi. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Dan telah sempurna lah keputusan daripada Allah SWT ke atas Bani Israel dengan sebab kesabaran mereka. Allah Ta'ala bagi pada Bani Israel dengan sebab kesabaran. Ada di antara mereka yang benar-benar sabar. Yang Allah Ta'ala puji gini ni. Dan Allah Ta'ala bagi tahu. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ni, apa dia ni? Kalimah ni dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Qasas kan. Allah Ta'ala kata wa nurid an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahumul warisin wa numakkin tu ayat. Dan Allah Ta'ala bagi kami ingin bagi kedudukan kepada kaum yang dianggap lemah, itu Bani Israel. Kami ingin kukuhkan kedudukan mereka. Allah Ta'ala beritahu. Sini bila Allah Ta'ala binasakan Firaun, telah berlaku dah. Putusnya Allah SWT yang terbaik kepada Bani Israel. Dan semua ini berlaku kerana kesabaran, kerana sifat Bani Israel. Wa dammarna ma kana yasud. Kami telah binasakan apa yang dibuat oleh Firaun dan kaumnya. Apa yang mereka bina sebelum ni. Sehari Allah Ta'ala binasa Firaun. Sehari. Baik kerajaan dia utuh belakang. Dia bina belakang tak ada. Bapak dia tergelai belakang. Kemudian Allah Ta'ala cerita pada kita sikap Bani Israel pula. Bila sebagai laut, sebahagian mereka bawa Nabi Musa tu, Nabi Musa tak bawa balik semula ke Mesir. Sebahagian ada di Mesir. Sebahagian ada di Mesir. Sebahagian yang sebahagian. Hak ni perlu tarbiyah. Hak ni bermasalah. Allah Ta'ala cerita pada kita. Wajawazna Bani Israel al-bahr. Kami telah bawa, Allah Ta'ala bagi tahu Bani Israel ni sebagai laut. Sebagai laut. Mereka ni tak layak balik ke Mesir semula, duduk bina negara, bagi kuasa. Sebab apa? Sebab sekian lama duduk dalam syirik, duduk dalam sistem Firaun ni terkesan begitu kuat sekali. Kita boleh tengok Allah Ta'ala gambar kepada kita ni. Kami telah bawa Bani Israel sebagai laut dengan Nabi Musa. Lalu fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamil lahum. Lalu mereka mendatangi satu kaum yang mana kaum tersebut tu sembah berhala. Berhala yang mereka miliki lah. Bani Israel boleh tengok keadaan lagu ni. Dah baru sebagai laut, tengok Firaun tergelar. Allah nak cerita pada kita. Qalu ya Musa, mereka kata pada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buat pada kita satu Tuhan sebagaimana mereka pun ada Tuhan. Ini orang yang mana bergelumban dengan syirik, ya tak? Dia rasa syirik ni satu perkara yang molek. Ada sudut-sudut syirik dah, bukan semua. Ada sudut-sudut syirik. Dia benda ni berlaku pada zaman sahabat. Zaman sahabat kan dalam satu peperangan, kira. Bila nak berhenti satu tempat tu, maka ada satu pohon. Dah. Jadi sahabat pergi jumpa Nabi, tengok sahabat pergi jumpa Nabi. Ayat ni Nabi baca. Ya Rasulullah. Dah. Mari pak kita gantung pedai kita bawah pohon ni. Sebab zaman jahiliah ni mereka beranggap untuk perai ke untuk gabar ke, berhenti satu tempat kalau ada pohon besar tu, kalau sakut pedai bawah pohon tu, dia akan bagi ke apa, dia bagi kekuatan, bagi kehebatan, bagi kuasa macam-macam. Dia punya apa dah? Konsep syirik tu. Dengan pohon besar kan. Kalau kita tengok Cina-Cina, tengok pohon besar, dia ada rasa kebesaran tu, kehebatan tu. Jadi sahabat ni masih ada lagi muka asal daripada syirik kan. Jadi sahabat bila kecek lagu tu, Nabi terkejut. Nabi kata, perkataan kamu sama perkataan Bani Israel, perkataan Bani Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Tolong buat pada kami ilah sebagaimana mereka ilah. Cuma besar kecil Jadi Nabi tegur para sahabat. Jadi tidak pelik manusia bila terlibat dengan bergelumban dengan syirik ni, konsep syirik ni melekat dalam dirinya. Dia akan pandai, gua ni hebat. Kalau jumpa batu jenis batu ni, batu ni jadi kebal, kau jadi kabur, dia ada konsep itu. Kau jadi minat kayu ni, kayu ni hebat. Dia akan lari tawajuh, nak boleh kau jumpa butir tawajuh pada Allah, kan payah hari lagu ni. Walaupun duduk semaya dah kadang-kadang, jumpa batu, jumpa kayu, jumpa gabur-gabur, dia jadi terpesu. Sebab konsep dia tu, dia faham tu, ada kuasa selain daripada Allah SWT. Walaupun dia kata itu kuasa Allah bagi, tu konsep syirik semua kita belakang, semua Allah belakang. Tapi pada kayu, pada ni asal konsep daripada syirik. Sedangkan orang mukmin Quran bagi tahu hanya Allah, tak ada orang lain dah. Kayu tak boleh buat gabar dia, batu tak boleh buat gabar, semua tak boleh buat gabar dia.
Jadi orang yang mana konsep ni meresap dalam jiwa dia tak boleh tengok. Bila tengok satu kaum tu semua jadi dia rasa hebat, minta dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata kepada qala innakum qaumun tajalun, kamu ni jahil lagi, tak reti lagi. Bos, ni asal konsep lagu ni. Orang Islam kita ada, semaya ni pun ada lagi. Tak. Dia anggap batu ni ada kuasa. Bahaya. Sebenarnya tak ada agama dah. Tak lewat agama. Tak kita cerita. Kita ni sampai Quran ni batal ke semua kuasa. Apa yang kita nampak boleh bagi benda hak semua tu. Tak. Kalau kita setuh panah, kalau kita buat masak ke, hak tu pun api tu tak lewat agama dia. Tak boleh membakar. Yang membakar Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bakar tu minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asal. Kalau hak ni begitu tak jelas ni bahaya. Bahaya. Sebab tu dia mudah terseleweng. Seperti mana Bani Israel, dia ada konsep tu, konsep pemujaan. Sebab tu bila Samiri, walaupun Nabi Harun ada, kena konsep sikit ke Samiri ya. Balik ikut Samiri lalu. Ikut. Sedangkan Nabi Musa doa ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala, tawajuh ke manusia pada Allah. In haula'i mutabbarum ma hum fih. Itu kaum yang mana Allah Taala akan binasa tu kerana kebatilan yang mereka buat. Tak. Kaum lagu tu, kamu nak ikut kaum lagu tu. Tak. Qala aghairallahi abghikum ilah. Adakah kamu nak cari selain daripada Allah sebagai Tuhan? Dialah yang tidak muliakan kamu banding manusia lain. Wa idza anjaynakum min ingatlah ketika mana kami selamatkan kamu daripada Firaun, yang mana Firaun ni telah mengazab kamu dengan azab yang begitu buruk sekali, iaitu telah bunuh anak lelaki kamu, telah mempermalukan wanita-wanita kamu, dan wa fi dzalikum bala. Demikian itu Allah Taala beritahu itu bala daripada Tuhan kamu yang besar sebagai ujian pada kamu. Kemudian Allah Taala cerita, kami telah berjanji dengan Nabi Musa selama 30 malam untuk terima Taurat. Dalam tempoh 30 malam dan Allah Taala mula berjanji dengan Nabi Musa. Kemudian fa'atmamnahum bi ashrin, kami tambah ke 10 malam lagi. Lalu jadilah hari perjumpaan dengan Allah SWT untuk terima Taurat tu selama 40 hari. 40 hari. Betul dalam Quran sebut 40 hari, 4 bulan ada sebut dalam Quran. Dia angka-angka begini ni, bilangan hari ini dia bagi kesan pada manusia, dia sudut jiwa dia. Wa qala Musa li akhi Harun akhlifni, berkata Nabi Musa pada saudara dia Harun, gantilah aku untuk jaga kaum ni, untuk jaga kaum aku ni, aku nak pergi. Nabi Musa kerana terlampau gembira nak jumpa dengan Allah SWT, maka dia nak pergi awal. Allah Taala janji dalam masa 40 hari. Mana Musa tak sabar, bawa janji jumpa dengan Allah. Itu biasa fitrah manusia. Dia nak jumpa dengan orang yang dia kasihi. Tak pergi petai lagi. Janji pukul 4, pukul 1 sampai dah. Lalu dia suka. Sifat manusia gitu. Jadi Nabi Musa rakyat pada Nabi Harun, muka jalan ramai-ramai ni lambat. Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa nak sapa dulu tempat tu. Nak munajat dulu, nak zikir, nak bina suasana dulu. Untuk berjumpa, untuk terima Taurat, untuk terima hadiah daripada Allah SWT. Lalu dia kata pada Nabi Harun, kamu ganti aku untuk jaga kaum aku ni. Nabi Musa nasihat dua perkara. Wa aslih, kalau tengok perkara mungkar ke apa, baiki. Ini dakwah ni dia baiki. Tapi baiki pun bukan baiki semata-mata. Asal boleh baiki, asal pesat kita tak pecah. Biarlah nak dikir barak kau, layan belakang. Orang nak dikir barak. Tak pecah habis. Ikut orang. Asal tak sini pecah, tak sini kita pecah. Bukan lagu tu. Tengok ni, wa aslih. Pertama. Yang kedua, wala tattabi' sabilal mufsidin. Jangan kamu ikut jalan mufsidin. Lari daripada wahyu, tak boleh ikut. Tapi kena backing. Ini keadaan dia. Ini nubuah. Ini keadaan Nabi SAW. Allah Taala ajar. Nabi di Mekah, surah ni di Mekah, Nabi di Mekah. Tawari orang Mekah. Yang mana kalau ikut akal kita ni, kalau kita terima tu, barulah jadi rapat, baru mudah nak dakwah ke Mekah. Itu Allah SWT sendiri gambar kayak gitu. Kalau kamu ikut sebahagian cadangan mereka, ketepikan wahyu, ketepikan nasai mereka akan jadi kamu temai rapat. Nasai mereka akan jadi kamu temai rapat. Allah nak bagi tahu. Baru orang ikut. Ni kita nak suruh dia ikut kita, dia buat bercanggah. Sebab tu dakwah ni bukan kita. Kita dakwah ni perintah Allah. Bila perintah Allah kita buat supaya Allah Taala minta. Seperti mana Nabi. Kita jangan buat agama ni milik kita. Kita nak buat lagu mana kita ubah pula cara.
Sehingga kita langgar, kita pula langgar perintah Allah SWT. Itu bukan dakwah pada Allah, itu dakwah pada kita tu. Tu kita dakwah nak suruh orang terima kita. Dakwah ni nak pujuk orang terima pada perintah Allah SWT. Dah. Dia mau terima tak terima tu keputusan dia. Kita hanya royak. Dia stand dia begitu. Dah. Tengok Nabi Musa ayat pada Nabi Harun. Wala tattabi. Jangan sekali-kali kamu ikut jalan mufsidin. Jalan mufsidin kamu jalan bukan jalan Nabi Musa, jalan bukan jalan Taurat. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu. Bila Nabi Musa datang jumpa kami, dah berjanji dia dengan Allah SWT, perjumpaan dengan Allah Taala. Lalu Allah Taala kecek dengan Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa minta dengan Allah SWT. Ini Allah Taala gambarkan sifat jiwa manusia ni. Dan untuk melihat Allah ni jiwa mana? Tak, kita nak tengok Allah. Tak, ni fitrah kita. Seperti mana kita percaya ada Allah, dia fitrah juga. Tak, yang buat kita. Sebab tu nikmat paling besar kan, tak ada nikmat lihat Allah. Jiwa kita lagu tu tahap Allah Taala jadi kita. Orang paling kaya, orang paling baik, kita tahu dia buat baik pada kita, dia bagi bantuan sama pada kita. Tak, dia panggil di rumah dia, tak makan, tak makan rumah dia. Jiwa manusia ke mana? Dia bukan boleh masuk rumah tu pergi makan gitu ya. Tak. Dia masih mula-mula nak jumpa tuan dulu. Jumpa tuan dulu. Tak. Bila jumpa tuan baru sedap. Sebab tu Allah SWT gambar kan dalam syurga ni, tak. Kita boleh jumpa Allah, kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kita dapat lihat Allah SWT. Dan ni fitrah. Nabi Musa minta dengan Allah Taala, ya Allah, aku nak lihat kamu. Allah Taala bagi lan tarani. Kamu tak akan dapat lihat aku. Tengok, tak akan dapat lihat. Allah Taala bagi tahu lan mustahilan, sekali-kali kamu tak akan dapat lihat. Bahawa dengan keadaan kita sekarang, dengan keadaan manusia cipta, Allah Taala cipta manusia atas bumi ni, dak kudrat dia, akal dia, semua ni terhad belakang. Walakin unzur ila al-jabal, tapi perhati pada bukit tu. Perhati pada bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfa. Sekiranya bukit tu dapat kekal, kamu dapat lihat aku. Dapat lihat. Bahawa sesungguhnya pada bukit ni, sebab bukit lebih solid lagi, bukit lebih kuat lagi daripada manusia, kejadian manusia. Allah lagi falamma tajalla rabbuh. Jadi bila Allah SWT Allah Taala menzahirkan, tak, tajalla lil jabal, dekat dengan bukit tu, ja'alahu daka, maka bukit tu hancur. Tak, bukit tu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pula rebah lalu, pasal. Ini bila Allah SWT nak lihat Allah Taala ke mana, bila Allah Taala jalli, baru zahir nur dia. Tak seperti mana Jibril bagi tahu bila Nabi tanya kan, ada dalam Musnad Ahmad, hal ra'aita rabbak, adakah kamu telah lihat Tuhan kamu wahai Jibril? Nabi tanya tu getar Jibril, takut dah, berdiri dah bulu rumah, ada kita kata bahasa kita. Tanya itu menakut dah. Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, di antara aku dengan Allah SWT ada nur lagi. Kalau aku cuba hampir aku akan terbakar. Ni Allah. Jadi ini keadaan permintaan Nabi Musa bila nak lihat Allah. Allah Taala kata tengok bukit tu dulu. Bila Allah Taala tajalla, kalau bukit tu boleh kekal, tak, maka kamu boleh tengok. Tak boleh. Kudrat Allah Taala buat. Tak ada kudrat lagi. Adapun di akhirat, Nabi sudah bagi tahu dah kan. Setiap manusia ni ketinggian dia berubah. Kulit ahli neraka apa 3 hari perjalanan. Kulit ahli neraka apa ya? 3 hari perjalanan. Bagaimana Allah SWT punya khazanah? Tak punya kan. Dia manusia hidup di pada masyarakat, tak makan tak minum. Hidup dengan agama, kudrat Allah. Semua kudrat Allah. Semua Allah Taala zahir kudrat dia yang sebenar-benar. Kudrat dia yang sebenar-benar. Tak. Jadi situ Allah SWT bagi kemampuan. Seperti mana Nabi telah bagi tahu pada kita. Falamma afaqa, bila Nabi Musa sedar daripada pasal dia, qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertaubat ya Allah. Wa ana awwal mu'minin, saya dah dulu lagi nak jadi mukmin, beriman dengan kamu. Qala ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami. Allah Taala beritahu, wahai Musa, aku telah pilih kamu berbanding manusia lain untuk sampai risalah aku dan kamu dapat bercakap dengan aku secara langsung. Fa khudh ma ataituk, terimalah apa yang aku bagi pada kamu dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Dan kami telah tulis Taurat ni untuk kamu dalam alwah, dalam kemudian alwah ni dalam kayu-kayu yang ditulis. Kami telah tulis ni kitab Taurat pada Nabi Musa ni, min kulli syai', daripada semua segala sesuatu, mau'izatan wa tafsilan, nasihat-nasihat, penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu. Allah bagi pada Musa kitab Taurat istafa, fakhudha biquwwah, maka terimalah dengan sungguh-sungguh. Wa amur qaumaka, dia perintah pada kaum kamu, ya'khudhu bi ahsaniha, beramal dengan cara terbaik, ikut Taurat ni.
saurikum daral fasiqin, aku akan tunjuk pada kamu tempat orang yang derhaka tak ikut ni. Kemudian Allah Taala bagi siapa dia boleh ikut kitab Allah, Taurat ke Quran ke Injil ke, ni Allah Taala bagi tu. Bukan semua orang boleh ikut. Allah Taala, kami akan palingkan orang-orang yang mana dalam hati dia ada takabur. Allah Taala kata kami akan palingkan kitab aku ni daripada orang yang mana takabur. Mana orang yang takabur ni tidak akan dapat bagi tumpuan pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa remeh, dia rasa tak ada apa. Ni Allah Taala bagi tahu. Ni qanun Allah. Sa'asrifu an ayat. Kami akan jauhkan ayat aku ni, perintah aku, kitab aku ni daripada orang yang takabur di atas muka bumi tanpa hak. Wa in yara kull ayatin, orang lagu ni kalau tengok segala bukti pun dia tak akan beriman, seperti mana Firaun. Contoh Allah bagi tahu. Wa in yarau sabila rusyd, sekiranya dia lihat ni dah jalan sebenarnya, jalan untuk selamat dunia dan akhirat. Ni Quran ni, Taurat sebenarnya. Tak tunjuk manusia jalan selamat dunia gini, dan selamat akhirat lagi. La yattakhidhu sabila, dia tidak akan ambil jalan tu. Wa in yarau sabilal ghayy, sekiranya dia ditunjukkan jalan kesesatan, yattakhidhu sabila, dia akan ambil jalan tu. Jadi lagu tu, dzalika bi annahum, punca dia orang lagu ni jadi lagu ni apa? Bi annahum kadzabu bi ayatina, dia tak puas hati, dia mendustai perintah-perintah kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka dengan perintah-perintah kami ni ghafil. Tak, dia rasa dia baik. Ini bahaya. Sebab tu kita kena, bila kita tengok tadabbur kita Allah ke tak, semua Allah Taala ajak kita ni, bermula Nabi daripada sahabat dia sampai di kiamat orang baca Quran ni tawajuh pada kitab dia. Tak sebagai pujian, tak supaya kita puas hati dengan apa yang ada dalam kitab dia, supaya kita tegakkan. Sebab tu datang usul gini, walladzina kadzabu bi ayatina, ada pun orang yang mana mendustai ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, dan mendustai perjumpaan dengan kami, habitat a'malum, Allah Taala beritahu, gugur segala kebaikan mereka. Hal yujzaun, dan mereka tidak dibalas melainkan apa yang mereka buat. Wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyyin ijlan jasadan lahu khuwa. Ni Allah Taala bagi tahu kisah bila Nabi Musa tinggal. Ni sama semula ayat 142 ni. Bila Nabi Musa ayat pada Nabi Harun, kamu jagalah Bani Israel, tak, jangan beki mereka bila kamu lihat perkara muka, kemudian jangan ikut kesesatan mereka. Allah Taala sambung semula cerita, wattakhadha qaum Musa min ba'dihi, kaum Nabi Musa, Bani Israel ini selepas Nabi Musa tinggal pergi munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah jadikan daripada perhiasan mereka tu ijlan jasadan lahu khuwar, satu bentuk anak lembu yang berbentuk zahir, yang ada suara. Ni tengok Allah Taala, bukan ayat saya saja ni, manusia sifat dia terkesan lagu ni. Akhirat Nabi Musa ajaran dia ada ayat kemudian, akhirat benda tak nampak, benda tak zahir, benda tak ada ke satu. Allah, akhirat, syurga, ni nubuah. Batin ni ya, ajaran dia apa dia dengan satu benda yang mana segera, benda yang segera ni, kaya segera, gotu segera, gani segera. Dan lepas tu ada bentuk zahir, lepas tu ada suara pula. Tak, ini tamsil ke tak, Allah Taala nak bagi tahu pada kita cara batin daripada perhiasan. Tengok tu, mereka buat ke, kaum Nabi Musa ni buat daripada perhiasan mereka ni satu bentuk anak lembu yang berbentuk boleh tengok, kemudian ada suara pula. Manusia terkesan lalu, golongan batin terkesan lalu. Tak, hak akhirat bagi tak nampak. Dan ni fitnah dajjal aku ni. Fitnah dajjal semua zahir belakang. Nabi bagi tahu ke zahir belakang. Hujan turun dari tanah ni keluar segala ni zahir belakang. Mana syurga dajjal zahir. Hak akhirat hak Nabi. Sebab tu dia berhajat pada basirah, pada iman. Sebab tu kita kata, bukan kata fitnah Samiri ni lekeh, dan fitnah ni mana zahir sangat nampak. Alam yara annahu la yakun, wala bagaimana pun tengok, tidakkah mereka tahu bahawa betul anak lembu yang dibuat tu daripada emas, daripada perhiasan mereka tu, la yukallimuhum, tak boleh kecek pun, bunyi suara pelik sikit ya sebenarnya. Mereka tak buat apa pun, tapi dia jadi takut. Dia jadi terkesan, begitu terkesan sekali. Tak boleh kecek pun sebenarnya. Lepas tu wala yahdihim sabila, tak boleh bimbing mereka jalan yang betul pun, boleh royak lagu mana, bagi pandangan ke apa pun. Tapi ittakhaduhu wa kanu zalim, mereka jadikan juga sebagai Tuhan sembahan dalam keadaan mereka ni menzalimi. Walamma sukita fi aidihim, apabila Nabi Musa balik marah pada Samiri, marah pada Bani Israel, royak semula tu bukan, tu benda karut belakang tu. Apabila jatuh benda tu depan mereka, dan mereka dapati bahawa mereka telah sesat, qalu la illam yarhamna rabbuna, mereka kata, kalaulah Tuhan kami tidak bagi rahmat pada kami, tidak ampun dosa kami, maka mesti kami termasuk di kalangan orang yang khasirin.
Allah Ta'ala gambar, walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Bila Nabi Musa balik semula, cerita semula Allah Ta'ala cerita. Balik jumpa kaum dia ni ghadbana asifa. Dalam keadaan marah. Allah Ta'ala bagi tahu dah masa pergi jumpa tu Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Taha kan. Allah Ta'ala bagi tahu baru mari awal ni. Qala bi sama khalaqtumuni min ba'di. Dak, Nabi Musa kata pada kaum dia, sungguh buruk dak kamu telah buat selepas peninggalan aku ni. Apa aku tinggal kamu. Ajiltum amra rabbik, adakah kamu gopoh dak nak azab daripada Tuhan kamu buat lagu ni. Aku sudah pesan dah kan ayat sebelum tu. Nabi Musa pesan dah kalau kamu langgar perintah aku Allah Ta'ala akan timbulkan azab. Kamu langgar ni kamu nak Allah Ta'ala segera azab pada kamu. Wa alqal alwah wa akhir. Tengok Nabi Musa lepas kitab Taurat tu. Dia pegang rambut adik dia ataupun abang dia tu, yajurhu ilaih, dekat dengan dia. Kemudian Nabi Harun bagi tahu, wahai anak mak, sesungguhnya kaum kamu tu istad'afuni, mereka pandai rendah pada aku. Hampir-hampir mereka nak bunuh aku. Tengok ni. Babon, Nabi Harun buat kerja. Nabi Harun usaha, Nabi Harun cuba halal dakwah, cuba halal Samiri, dakwah Bani Israel, ajak mereka ni ajaran Nabi Musa semula. Sehingga apa peringkat Nabi Harun hampir dibunuh. Oleh kerana itu wahai Musa, fala tushmit bil ada, janganlah buat lagu ni. Kamu buat lagu ni menyebabkan musuh jadi gembira. Wala taj'alni ma'al qaumin, janganlah jadikan aku bersama dengan orang zalim. Jadi bila Nabi Musa jelas dak keadaan sebenar, qala rabbighfirli, wahai Tuhan aku, ampunlah dosa aku dan ampunlah dosa adik aku ni ataupun abang aku ni. Wa adkhilna fi rahmatik, maksudlah kami dalam rahmat kamu. Wa anta arhamur rahimin. Adapun orang yang mana jadikan anak lembu tu, jadikan bentuk anak lembu tu sebagai Tuhan tu, sayanaluhum ghadabun min rabbihim, mereka ini akan ditimpa azab daripada kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kehinaan pada kehidupan dunia. Wa kadzalika nanzil muhtarin, begitulah kami balas orang yang mana mereka reka sesuatu nisbah pada Allah dan Rasul. Walladzina aminu sayyi'at, siapa yang melakukan kejahatan kemudian dia bertaubat selepas tu, kemudian beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Walamma sakata Musa, bila Nabi Musa sudah tenang semula, Nabi Musa ambil semula kitab Taurat. Dalam nusrah kitab Taurat tu ada apa dia? Ada petunjuk, ada rahmat. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Dia semua kitab ni Allah Taala bagi tahu hanya dapat ambil nafas oleh siapa? Oleh orang yang mana rasa takut pada Allah Subhanahu Taala. Dalam hati dia irham, ada rasa gengam pada Allah Subhanahu Taala. Lalu Nabi Musa pilih dari kalangan kaum dia tu 70 orang ketua-ketua untuk jumpa, untuk munajat dengan Allah, untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala, untuk buat perjanjian, untuk mereka buat perjanjian untuk taat untuk ikut Taurat ni. Falamma akhadathum rajfah qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Ini Allah Taala cerita pada kita ringkas ni, cerita dari surah Baqarah tu. Jadi mereka ni pula 70 orang ni bila berkumpul dengan Nabi Musa nak terima Taurat ni pula, royak pula, buat perangai pula, ketua pula. Buat perangai lagu mana? Kami tak akan beriman dengan kamu wahai Musa sehingga kami dapat lihat Allah dengan mata kepala kami. Gitu pula. Allah Taala timpa pada mereka rajfah ni. Falamma akhadathum rajfah, bila Allah Taala timpa pada mereka rajfah, qala rabbi law syi'ta, Nabi Musa dak munajat pada Allah, menangis depan Allah Subhanahu Taala, doa, ya Allah, kalau kamu nak binasakan mereka sebelum ni, dak kamu boleh binasa dah, tapi kamu tak binasa ya Allah. Nabi Musa doa pada Allah Subhanahu Taala, ya Allah, adakah patut ya Allah kamu nak binasakan kami dengan kerana perbuatan sebahagian daripada kami? Dak, in ya illa, kehidupan ini tidak lain melainkan ujian daripada kamu. Kamu boleh sesat siapa yang kamu kehendaki, kamu boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu kehendaki. Ya Allah, kamulah pelindung kami. Ya Allah, ampunlah dosa kami, bagilah rahmat pada kami. Kamulah yang Maha Pengampun. Ini munajat Nabi Musa pada Allah SWT, minta hidup semula. Tak 70 orang tu, sebab kalau 70 orang ni mati balik nak jumpa Bani Israil, payah pula nak kecek. Tak, ambil ketua bunuh pula. Ini Nabi Musa. Sebab tu Allah Taala ceritakan, kemudian Allah Taala hidupkan semula. Tak, lepas tu baru buat perjanjian. Akak Bukit Tur atas kepala buat perjanjian gapo dia? Mereka akan ikut kitab Taurat. Akan ikut kitab Taurat. Ini Allah Taala sambung cerita kita, sambung. Tak akan pula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabban bil Islam. Nabi Muhammad nabiyya wa rasul.